Saya akan tayangkan sedikit slide sekarang ini. Apa yang dipaparkan di skrin pertama ini adalah garis merah itu ya, itu adalah perjalanan cerita ya, ataupun mewakili tahap kegembiraan, tahap kejayaan atau keselesaan hidup yang dialami oleh sesuatu watak. Ya, garis itu. Tahapnya tinggilah, dia tidak ke bawah, akan di tengah-tengah tahap atas itu. Jadi ceritanya kalau lama kan, pada suatu hari atau pada zaman dahulu ya, pada suatu hari watak itu hidup dalam kegembiraan, sudah berjaya dalam hidup, hidup yang selesa, tamat. Itu tak ada cerita, tak ada gunanya kita nak tulis cerita. Jadi kita sebagai seorang penulis ini jahat. Kita akan ubah garisan itu, ya, garisan tentang tahap kejayaan, tahap kegembiraan yang dialami oleh watak dalam cerpen kita itu, keselesaan hidupnya itu kita ganggu, ya, kita ganggu supaya tahap keselesaan itu ada cabaran, ya, dalam hidupnya. Pada suatu hari ada cabaran, ada sesuatu cabaran yang dialami oleh watak itu, ya, cabaran yang mencetuskan, kita sendiri yang memulakan cabaran itu. Dan akibat daripada cabaran itu, tahap garisan tahap kegembiraan itu, keselesaan hidup itu turun. Nampak ya, melengkung turun. Tak bolehlah dia tiba-tiba turunkan. Jadi mesti ada sebab, dan kita inilah, penulis inilah yang akan melakukan kerja itu. Kita akan wujudkan krisis yang membuatkan tahap kegembiraan, keselesaan hidup, kebahagiaan watak kita itu menurun. Ya, menurun. Kita berikan konflik, kita berikan masalah kepada watak itu atau keluarganya atau sahabatnya. Kita wujudkan persoalan-persoalan, isu-isu. Segala benda ini yang kita wujudkan, kita letakkan watak itu dalam keadaan konflik supaya cabaran menyebabkan tahap kegembiraan, keselesaan hidupnya menurun. Menurun sampailah ke satu tahap dia kata tiada harapan. There's no hope. Ya, tak ada harapan lagi dalam hidupnya. Berbanding kalau tadi, awal tadi kan hidupnya selesa, sekarang dah tak ada harapan dalam hidupnya. Begitulah keadaan watak kita. Kalau kita lihat garisan atas tadi, tahap yang selesa, biasa kita sudah turunkan paksa dengan konflik masalah sehingga dia sampai ke tahap tiada harapan, kepada tahap rock bottom dalam istilah bahasa Inggeris atau bahasa Malaysia kita kata tahap yang paling teruk. Engkau tak boleh nak tekan dia lagi dah. Tahap paling teruk dalam hidup. Contohnya dalam keadaan COVID sekarang. Ramai yang hilang kerja, tak dapat cari kerja, duit tabung habis. Dia sudah sampai ke rock bottom sehingga dia terpaksa kibarkan bendera bottom sebagai contohnya. Tapi kita taklah kejam ya. Kita merampas kebahagiaan dia, kita juga memberi peluang kepada watak kita menemui diri. Ya, kalau tadi dia dah sampai ke tahap tiada harapan, rock bottom paling teruk, tiada harapan, tiba-tiba dia menemui diri, dia menemui peluang, jawapan, cara untuk mengatasi krisis, konflik, masalah dan persoalan yang dialaminya, yang kita letak tadilah, kita letak sekarang, kita bagi dia peluang untuk mengatasinya. Maka watak kita bangkit, ya, bangkit dengan harapan baru, dengan new hope. Kalau tadi no hope, sekarang sudah ada harapan, sudah ada hope. Dia berjuang, dia bangkit berjuang sehingga tahap kegembiraannya tadi naik balik sampai ke tahap asal, maka dia hidup bahagia hingga akhirat. Nampak lengkuk ini ya. Asalnya ada bahagia, kemudian turun, kita buat sampai ke rock bottom, dia bangkit semula, mencapai semula tahap kebahagiaan yang dialaminya tadi. Bagus kan? Kita bagi masalah, kita selesaikan masalahnya. Jadi cabaran sudah berjaya diatasi. Cabaran bermula dan cabaran berjaya diatasi, tahap kegembiraan yang dikurangkan itu akhirnya sudah kembali ke tahap asal tadi. Nampak ya? Melalui rajah yang ditunjukkan di sini. Ini sebuah cerpen biasa. Cerpen biasa. Kalau kita mahu lebih berjaya, kita mulakan cerpen bukan pada suatu hari jam berbunyi 5 kali menunjukkan pukul 5 pagi. 5 kali itu 5 pagi lah. Dia pun bangun, menguap, pergi bilik mandi, tak ada. Terus kita masukkan kepada cerpen. Kita mulakan cerpen kita dengan cabaran yang bermula dalam hidup watak itu.
Yang dia bangun pagi pukul 5, loceng berbunyi, angin bertiup sepoi-sepoi bahagia, dia menggeliat, dia melangkah menuju ke bilik mandi, dia mencapai berus gigi yang tak ada kena-mengena dengan cerita, tak payah, terus kita mulakan cerpen di mana cabarannya bermula dia jatuh di bilik mandi. Ya, di situlah cabarannya bermula dan tahap kebahagiaannya turun. Kita mulakan cerpen di sana. Ya, boleh ya? Belum habis lagi kerana ingat, nampak sini? Nampak di bahagian penamat cerpen itu, kalau tadi kita sudah sampai kembali ke tahap normal kegembiraan, kejayaan, keselesaan hidup, kita sebagai penulis kita lakukan sesuatu tambahan dan itulah take away apa yang kita nak beri kepada pembaca. Ya, kalau tahap kebahagiaan watak itu begini-begini, dia jatuh, dia naik balik ke tahap asal dan kita beri peluang untuk tahap kebahagiaan, kegembiraan, kejayaannya melonjak naik lagi. Lebih daripada tahap asal tadi kita boleh lihat di Rajah ini, dan itulah sebenarnya yang kita mahu berikan kepada pembaca. Jadi tahap itu kita sudah naikkan. Seperti sebuah sampan yang di depannya itu lebih tinggi. Nampak ya melalui Rajah ini. Jadi cerpen kita tidak tamat dengan tahap kebahagiaan yang asal tetapi sudah melonjak naik supaya pembaca juga berasa gembira bahawa saya bersemangat untuk mengatasi cabaran dalam hidup saya contohnya. Ya, jadi ini lengkup yang boleh kita gunakan, boleh anda jadikan sebagai panduan. Dan kalau selepas ini anda membaca cerpen-cerpen saya, anda boleh tersenyum kerana inilah formula yang Utaya gunakan. Lebih banyak panduan mengenai penulisan, boleh saja anda rujuk blog saya www.utasb.blogspot.com. Baik, ada soalan yang mahu dikemukakan? Ya, silakan Lalita. Saya nak tanya, bukan saya tak setuju dengan kata yang dikongsi tadi, tapi apakah semestinya kita kembalikan keselesaan hidup dan kebahagiaan pada tamat cerita? Bagaimana kalau kita dalam realiti hidup kita bukan begitu, semua masalah dapat diatasi, semua kebahagiaan dikembalikan. Kadang-kadang dalam realiti hidup ya bukan begitu, dia menjadi makin merosotlah kita punya kehidupan apabila kita tidak dapat mengatasi masalah yang kita. So apakah itu satu formula yang memang berjaya atau gagal, atau kita gagal di akhir kita? Okey, saya boleh katakan formula ini berjaya kerana banyak cerpen saya yang menang hadiah, menang juga hadiah sastra perdana. Jadi memang berjaya. Kumpulan cerpen remaja saya juga menang hadiah sastra perdana. Ya, betul juga seperti apa yang Lalita sebut tadi, dalam realiti tidak semua masalah selesai. Formula yang saya beri tadi adalah sebagai panduan, tidak semestinya kita ikut dan tidak bermaksud setiap cerpen saya ikut formula itu ya. Dan ada masanya rangka tadi ini adalah bila kita baca balik cerpen, kita temui ya ada memberi semangat. Cerpen saya yang cerpen berjudul Naigi tahun menang ada cerpen Maybank DBP tahun 92 atau 93. Hujung cerpen itu memang tergantung. Masalah tidak selesai seperti kata Lalita. Masalah tidak selesai sebab begitu dalam hidup. Tetapi apabila pembaca membaca cerpen itu, pembaca akan mendapat semangat daripada kesulitan yang dialami oleh watak, semangat mereka akan melonjak naik. Dan cuma dalam cerpen itu diberikan hint, ya, diberi tanda-tanda apa yang akan berlaku seterusnya. Cerpen itu memang open-ended, tidak ada pengakhiran, tidak berakhir dengan kebahagiaan. Ya, kalau anda pernah membaca cerpen itu. Begitu juga bagi kebanyakan cerpen saya. Cuma kita pastikan take away bagi pembaca itu. Tak semestinya kita sebut, akhirnya segala masalah selesai dan dia menang loteri atau ada orang NGO datang memberi bantuan kepadanya. Tidak. Katalah macam contoh kita kata di musim COVID ya, ada orang yang dia dah rock bottom, tak ada kerja, dia tidak mahu meminta bantuan tetapi kerana bila melihat anak-anaknya sudah 3 hari berlapar, dia mengambil keputusan untuk pacak
bendera putih di depan rumahnya. Bendera itu berkibar. Cerpen, katalah kita habiskan cerpen di situ ya. Betul seperti kata Lalita. Kita tidak tahu, masalahnya mungkin tidak selesai, tetapi itu akan memberi semangat kepada pembaca. Ya. Kita mungkin kata, oh kalau aku kena berbuat sesuatu. Ya, walaupun dalam cerpen itu tidak dinyatakan secara tersurat, secara nyata apa yang berlaku, tetapi ia memberi semangat kepada pembaca. Itulah take away. Jadi terima kasih Lalita kerana bertanya soalan itu, memberi peluang kepada saya untuk menjelaskan. Formula tadi adalah sebagai panduan dan tidak semestinya anda ikut 100%.